Yo, selamat datang tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Ya, tuan-tuan dan puan, inilah keputusan akhir Ahmad Maslan jika beliau dipilih sebagai timbalan speaker. Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Wako channel. Subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah ya. Terima kasih dan jom tuan-tuan dan puan, kita tengok berita yang gempar ini dari Malaysia kini. Ahmad kemuka 20 tawaran jika terpilih jadi timbalan speaker. Wow, jom kita tengok. Calon timbalan speaker Dewan Rakyat daripada UMNO, Ahmad Maslan, hari ini mengemukakan 20 cadangan transformasi parlimen sekiranya dia dipilih menduduki jawatan berkenaan minggu depan. Ahmad merupakan setiausaha agung UMNO dan menjadi calon tunggal daripada pihak kerajaan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan ahli parlimen penggerang Azalina Oman Said. Cadangan Ahmad hadir sehari selepas seorang lagi calon timbalan speaker mewakili Pakatan Harapan iaitu Ngah Kok Meng mengemukakan 10 tawaran pembaruan parlimen jika dia dipilih. Berikut ialah 20 tawaran transformasi yang dijanjikan Ahmad. Pertama, menyediakan seorang pegawai penyelidik bagi setiap ahli parlimen sama ada penyokong kerajaan, backbencher atau pembangkang untuk membantu membuat kajian dasar, ucapan, soalan dan yang berkaitan dengan tugasan di Dewan Rakyat. Kedua, mengemaskini peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat Standing Order agar lebih sesuai, terkini dan relevan dengan kehendak semasa. Tiga, mewujudkan seorang lagi timbalan yang dipertua atau timbalan speaker menjadikan 3 orang semuanya. Timbalan speaker ketiga dikhususkan untuk wakil pembangkang. 1 daripada 3 timbalan speaker terbabit seeloknya dari Sabah atau Sarawak. Keempat, parlimen terlibat dengan aktif memberi pendidikan demokrasi kepada seberapa ramai rakyat melalui seminar, wacana, pameran, dialog, lawatan dan libat urus engagement. Kelima, mewujudkan program parlimen pelajar untuk mereka di tingkatan 4 hingga 6 sebagai tambahan kepada program parlimen belia dan parlimen mahasiswa yang ada sekarang. Pelibatan wanita sangat digalakkan dalam ketiga-tiga program itu. Langkah ini sesuai dengan Undi 18. Keenam, melanjutkan masa rasmi sidang parlimen daripada 10 pagi hingga 5.30 petang sekarang kepada 10 pagi hingga 6.30 petang. Tambahan sejam itu bagi membolehkan ahli parlimen diberikan peluang masa yang cukup untuk berbahas. Ia tak termasuk masa-masa tambahan hingga 11 malam jika diperlukan. Masa pertanyaan Menteri MQT juga ditambah daripada 30 minit pada hari Selasa dan Khamis kepada 40 minit. Yang ketujuh, memastikan minimum 12 hingga 15 soalan lisan dapat dijawab dalam masa 120 minit sesi pertanyaan dengan had sekitar masa 8 hingga 10 minit untuk setiap soalan. Ini bermakna sesi pertanyaan lisan ditambah daripada sejam setengah kepada 2 jam. Kelapan, memastikan ucapan ahli parlimen untuk dasar penting diberikan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 minit dan jika perlu tambahan sehingga ke malam bagi memenuhi keperluan 20 minit itu. Perbahasan penting adalah seperti usul tita menjunjung kasih diraja, belanjawan, pindaan, perlembagaan rancangan Malaysia, rang undang-undang baru seperti Akta Pendanaan Politik dan seumpamanya. Yang kesembilan, RUU yang ingin dibentangkan hendaklah diberi kepada ahli parlimen sekurang-kurangnya 5 hari sebelum dia dibahaskan bagi menyediakan masa secukupnya untuk ahli parlimen membuat kajian dengan syarat kerahsiaan dan embargo diletakkan. Ke-10, memperuntukkan RM60,000 setahun dengan kiraan RM5,000 sebulan kepada ahli parlimen pembangkang dan ahli parlimen bebas untuk menguruskan pusat khidmat kawasan masing-masing. Peruntukan itu dianggap mencukupi untuk allow 2 kaki tangan dan sewa sebuah pejabat. 11. Mengadakan hari terbuka kementerian secara berkala di parlimen untuk ahli parlimen bertemu secara terus dengan menteri, timbalan menteri,
ketua setiausaha kementerian dan ketua-ketua pengarah dengan penjadualan yang tersusun pada setiap kali sesi sidang. Ke-12, sesi kamar khas ditambah waktu dan diadakan pada setiap hari pada sebelah petang dengan membenarkan ahli parlimen bertanya soalan tambahan dan disiarkan juga secara langsung oleh media perdana. Ke-13, mengadakan latihan pendedahan media sosial kepada ahli parlimen dan kaki tangan ahli parlimen dan juga latihan komunikasi pengurusan antarabangsa serta ilmu terkini yang relevan dari semasa ke semasa. 14, menambah bilangan jawatan kuasa pilihan khas yang meliputi pendidikan, agama, sosial, pekerjaan, perumahan, indeks gaji, gejala sosial, bisnes dalam talian, kesihatan, ekonomi, kewangan, pembangunan tanah, pelaburan, alam sekitar, mencari pendapatan baru kerajaan dan lain-lain yang sesuai. 15, menyokong cadangan kerajaan untuk transformasi parlimen sebagaimana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada 10 September 2021 iaitu: pertama, RUU anti lompat parti akan dibentangkan di parlimen. Kedua, pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran pengundi secara automatik dalam tempoh terdekat. Justru, satu RUU pindaan perlembagaan akan dibentangkan. Ketiga, pindaan perlembagaan persekutuan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Keempat, keseimbangan keanggotaan jawatan kuasa pilihan khas parlimen melibatkan ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Kelima, setiap RUU termasuk RUU pembekalan yang dibentangkan di parlimen akan dirunding dan dipersetujukan secara bersama. Keenam, ahli parti pembangkang akan dilibatkan dalam Majlis Pemulihan Negara MPN untuk memberikan pandangan dan cadangan penambahbaikan. Ketujuh, ketua pembangkang diberikan sasaraan dan kemudahan yang setara dengan seorang menteri. Ke-16, setiap ahli parlimen penyokong kerajaan dan pembangkang diberikan peruntukan khas untuk sesi town hall, dialog awam dengan rakyat dan pemegang taruh di kawasan bagi mendapatkan pandangan untuk isu pembangunan, kebajikan rakyat dan RUU baru. Ke-17, mencadangkan agar ahli jawatan kuasa pilihan khas diberi allow kehadiran mesyuarat atau apa-apa allow khas dengan jumlah yang kecil namun munasabah dengan kekerapan mesyuarat yang sesuai. 18, mencadangkan agar sesi dialog dengan rangkaian media arus perdana diadakan secara berkala melibatkan ahli parlimen penyokong kerajaan dan pembangkang untuk memberikan pandangan mengenai isu-isu semasa. 19, meletakkan adab dan tata susila yang tinggi dalam perbahasan agar imej parlimen dihormati pada pandangan rakyat bagi mengelakkan parlimen dianggap sebagai sarkas ahli politik. Okey, yang ke-20, menghidupkan kembali Akta Perkhidmatan Parlimen supaya parlimen mempunyai autonomi dari segi peruntukan, tanggungjawab, kebajikan, kaki tangan dan perjawatan. Ya, tuan-tuan dan puan, apakah pendapat anda tentang 20 tawaran yang telah dibentangkan oleh Ahmad Maslan? Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Wako Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.